Baik, itu sedikit pengenalan berkenaan dengan berpeluh yang berterusan melampau. Sebab kita tahu kalau kita berpeluh, dia ada situasi yang tertentu menyebabkan berpeluh. Tetapi ini macam sepanjang masa dan sebagainya, kan? Jadi mungkin kita bertanya kepada pakar kita dan kita mulakan dengan masalah peluh berlebihan ni. Seperti yang Farid kata, selalunya bila kita takut, bila kita anxious dan sebagainya. Jadi apakah puncanya untuk mereka yang berpeluh melampau ini? Okey, kita pergi ke basic sekejap. Baik. Kelenjar peluh ni dihasilkan ada dua kelenjar utama dalam badan kita, kelenjar peluh. Kelenjar satu adalah akrin, kelenjar dua adalah apokrin. Kelenjar akrin ni ada berada di seluruh badan, dan kelenjar apokrin pula berada di tempat tertentu seperti di ketiak, di tapak tangan, tapak kaki dan di celah kangkang dan di tempat genital kita. So dua kelenjar berbeza tapi menghasilkan peluh. Peluh kelenjar akrin adalah peluh yang sangat diluted, dia macam air, ada air garam yang diluted lah. Kelenjar apokrin pula ada lemak sikit, so dia bagi bau badan sikit lah. Bau badan kita yang ketiak natural. bau. Yes, ada yang original bau badan usually tak semestinya busuk, kan. Kadang-kadang dia memang identiti pada seseorang itu tertentu. So kalau berlakunya terlampau banyak berpeluh, sebab kita punya peluh ni dikawal oleh dua tempat. Satu termostat di kepala kita, brain kita dekat berdekatan dengan hypothalamus pituitary, dekat termostat kat situ dikawal regulatory suhu. Satu lagi adrenalin. Kalau adrenalin kita, kalau kita yang Cik Nas cakap takut, stres, marah ataupun terlampau sakit, adrenalin kita akan keluar, kita pump, itu menyebabkan signal saraf, itu menyebabkan kelenjar itu keluarkan banyak peluh. Nombor duanya, kalau kita tengah sakit, so ataupun kita tengah exercise banyak, badan kita panas, suhu badan kita akan signal pada brain, pada otak untuk mengeluarkan, merembeskan banyak peluh untuk kasih kita sejuk. So jadi itu dua sebab utama. So kalau berlakunya terlampau banyak peluh, sama ada dia primary hyperhidrosis atau secondary hyperhidrosis. Kalau primary itu memang ada faktor genetik. Dia signal pada ada sikit kekacauan signal saraf pada kelenjar peluh itu menyebabkan peluh terlampau banyak. So jadi so yang faktor genetik ni saya rasa kurang dari 5% populasi, 2 hingga 5% populasi di seluruh dunia yang mendapat masalah peluh. Dan usually masalah peluh ni banyak terdapat di tapak tangan, tapak kaki, tapi ada orang yang tak bernasib baik, kena pada seluruh badan pun ada. Ada juga pada yang dekat muka. Tapi kalau di sekunder disebabkan oleh penyakit, disebabkan oleh infeksi, kanser misalnya, atau ubat-ubatan, dia kebanyakannya seluruh badan. Dia berpeluh seluruh badan dan waktu malam. Baik. Okey, berdasarkan daripada pengalaman doktor sendiri, kan, bagaimana pesakit-pesakit ni tampil? Sebab kadang-kadang ada orang yang mungkin ada ke rawatan dan sebagainya, kan, tapi untuk pertama kalinya boleh jumpa dengan doktor, apa yang mereka katakan? Pengalaman sendirilah. Selalunya kalau yang selalu berpeluh ni start umur remaja. Dia kalau budak bawah sekolah rendah dia tak ada. Dia remaja kebanyakan dia selalu dibawa oleh mak bapak lah. Sebab dia perasan anak dia waktu peperiksaan dia tak boleh tulis laju, tak boleh pegang pen. Licin. So jadi memang nak menulis nama pun macam lambat. So jadi macam mengganggu prestasi pemeriksaan, ataupun dia orang malu. Selalunya malu, tak nak keluar berjalan. Selalunya kalau dalam usia peringkat 20-an, dia akan datang bila ada kesedaran sendirilah, sebab selalunya dia orang masalah ini agak tabu sikit. Dia melambatkan rawatan. Nak tawarkan sesuatu. Saya ni bila saya makan, terutamanya benda yang pedas. Betul. Wow, itu automatik. Kalau tengok jijik siap, dia akan pecah-pecah kat sini, tiba-tiba dia meleleh. Adakah apa yang kita makan tu mempengaruhi peluh tu? Kadar berapa banyak peluh yang keluar? Kadar. Okey, makanan yang actually makanan kari pedas itu memang menyebabkan peluh kita keluar. Memang signal body kita temperature, ada heat, ada panas dalam badan. So kita punya thermostat tu dah suruh saraf tu mengeluarkan, merembeskan banyak peluh bagi kita sejuk. Tetapi kalau kita kalau ini pasal peluhan, kalau bau tu, bau daripada makanan tu, dia sebab kalau kita makan makanan yang banyak asid atau banyak sulfur, acidic lah, sulfur pun acidic juga,
dia actually boleh menyebabkan bau tu keluar. Macam kari, bawang. Ya, benar. Kari, Itu bawang. dari even- benda-benda yang mampu menaikkan Yes, betul. mungkin bau-bau yang kurang selesa. Ya. Even kobis, brokoli. Oh ya, kobis dan brokoli pun. Bau apa ya kalau Pelencah. Saya tak tahu bau kobis. Cauliflower. Oh, ya? Kobis bunga. Lepas tu even pada kadang-kadang kopi juga. Kopi paling siapa penggemar kopi kena tahu. Tapi saya tak kisah kalau bau badan saya bau kopi, saya tak kisah. Itulah dia. Sebab bagi saya kopi adalah bau yang bau yang agak sedap. Ya, agak sedap Betul. betul. Ya. Tapi ada juga orang kaitkan kalau macam kita makan bawang ke bawang putih apa semua bila keluar bau tu dia kata tu toksin, badan kita banyak toksin, betul ke ataupun bagaimana? Sebab kita punya somehow body kita akan regulasi untuk kasih acid balance dalam badan kita, so dia akan keluar apa yang berlebihan. So kita tahu yang sepatutnya bawang adalah makanan yang sangat baik untuk badan. So kita pulanglah. Kita berpada-pada sebab kita perlukan bawang juga dalam hidup kita. Kita Yang kena saya pelik tu berpada-pada. kenapa ada orang yang makan bawang tak ada baunya, ada orang yang makan bawang ada baunya. Jadi ini terpulang Segelintir. kepada Kita punya faktor, kita punya macam mana kita punya signal dalam badan kita, macam mana kita boleh adapt dengan bau tu. So separuh orang dia punya kelenjar dia sangat aktif. Bau badan. Actually bau badan sebenarnya dihasilkan oleh bila peluh tu bercampur dengan bakteria dalam kulit kita. bakteria. Bakteria. So Okey. bakteria kita ada banyak bakteria komensal dalam, bukannya bakteria menyebabkan penyakit patologik, tapi bakteria komensal. So bila dia bergabung atau peluh tu bercantum dengan Bakteria kontak tersebut. dengan bakteria, dia akan hasilkan bau. So kalau orang tu ada bakteria yang banyak dalam badan dia, memang Bau lagi kuat. bau lagi kuat. Ya betul. Oh, dia So, bergaduh kat saya situ. ibaratkan macam katakan kita keringkan baju tu tak kering. Jadi masih ada bakteria di sana. Jadi masa dia kering tak ada bau. Tapi bila kita berpeluh tu Ya. betul-betul Dia bercampur, bakteria ya. ya. Jadi adakah ini sebuah penyakit dan adakah rawatan untuk mengatasinya? Tak tahu. Dia penyakit kalau dia dah affect kita punya Ya, ini psikologi, kan, psikologi. mentally. Kita, kalau kita socially withdrawn, kita dan kita selalunya dia akan menarik diri dalam banyak aktiviti ataupun dia punya prestasi kerja berkurangan. So itu consider penyakit ya. Nah, ini antara Ini penyakit. antara Ya. kalau misalnya beberapa situasi lah yang menyebabkan ni, ini antara penyakit yang tu. Tapi kalau macam Ini sekunder, maknanya hyperhidrosis sekunder disebabkan oleh penyakit. So kita tahu dia bukan disebabkan signal, ada sebab lain penyakit tu sendiri yang rangsang brain kita, otak kita untuk menghasilkan banyak peluh. So yang sekunder ni senang sikit nak dirawat sebab kita kalau ada thyroid problem, kalau dia kurang gula, kita bagi gula dia tak berpeluh. Dia tak Okey. berpeluh. Satu lagi penyakit kalau penyakit jantung ya, kalau sebab kalau tahu kalau adrenalin kita, kalau kita sakit, kita stres, kita Jantung punya kita berdegup kencang kita akan keluarkan peluang banyak. So kalau kita sakit jantung, heart attack. So kalau tanda serangan sakit jantung yang kuat, dia akan berpeluh. Tapi kalau serangan jantung yang sederhana, dia tak berpeluh-peluh. So, so kalau seseorang ada berpeluh, nak memegang jantungnya ke belah kiri, belah kiri ya. Lepas tu dia ada sakit di shoulder, di bahu, di lengan ataupun di rahang. Itu mungkin adalah tanda sakit jantung. So yang tu kena pergi hospital cepat ya. Itu sebab sakit, terlampau sakit jantung adalah sangat biasanya sakit. kalau kita kena sakit, serangan sakit sangat kan, sakit perut terlalu pun semua berpeluh. gitu. Betul. Dah ada dah ada virus dan rangsangan. sebagainya kan. Tapi ini semua untuk sekunder ya. Ini Bagaimana sekunder. untuk primary? Jadi maknanya beliau menghadapi masalah ini dari remaja dikatakan. betul. Jadi kita bersama dengan seorang tetamu yang berada di atas talian yang menghadapi masalah hyperhidrosis ini ya. Kita bersama dengan Nur Aina Suhaili Suhaiman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah lap peluh dah pagi ni. Malu-malu dia. Apa Aina? Jadi nak bertanya kepada Nur Aina ni apakah masalah peluh yang anda hadapi? Adakah ia dari hujung rambut sampai hujung kaki atau di kawasan-kawasan tertentu? Boleh ceritakan sikit. Saya cuma berpeluh dekat area tapak tangan, lepas tu dengan tapak kaki je. Tahap peluh tu macam mana? Mungkin boleh ceritakan. Dan macam mana Aina sedar bahawa ini rupanya masalah. Bila saya tahu macam kalau saya dari dulu ke waktu saya sekolah tu, kalau nak menulis memang selalu peluh. Waktu macam tu lah.
Okey, yang ini ini tapak tangan awak ya? Ini dia berlaku secara biasa, dia berlaku secara spontan atau apabila anda Buat menghadapi kerja ke macam mana? Apa dia? Dia berlaku secara spontan ke bila kita tengah stres atau kita tengah melakukan suatu kerja macam mana? Berapa kerap dia berlaku, Aina? Sentiasa ke? Maknanya kalau bangun pagi tu memang dah berpeluh ke ataupun macam mana? Dia ada waktu-waktu dia berpeluh. Okey, waktu bila? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Pada waktu bila dia akan berpeluh? Kalau Aina tenang, berpeluh tak? Kalau tenang. Oh, tak dengar. Tak dengar Aina. Okey. Aina tak dengar ke suara? Sangkut. Sangkut. Sila. Sangkut. Okey. Bila tadi Aina katakan ada beberapa hanya situasi tertentu dia akan berpeluh. Waktu bila biasanya dia akan berpeluh banyak tu? Waktu menulis, lepas tu kalau saya berada dalam keadaan takut, dia macam makin peluh. Dan macam mana tahap kesirisan tu? Dia setakat basah-basah lembab-lembab ke dia sampai menitik-nitik basah dia tu? Yang mana? Yang menitik-nitik. Dia menitik-nitik. Macam tu. Oh, basah macam tu sekali. Jadi sukar ke nak menjalankan aktiviti harian? Agak sukar lah sebab bila nak buat sesuatu kerja tu macam licin sangat. Bagaimana macam kalau kita tengok gambar, Aina pun masih muda kan. Bagaimana respon kawan-kawan tu? Macam Aina mula-mula rasa malu ke ataupun kawan memahami ke? Macam mana nak fahamkan kawan-kawan kan? Kadang-kadang malu juga dengan kawan-kawan. Lepas tu malu bila nak salam-salam dengan orang. Sebab ada orang geli sebab tangan berpeluh. Actually, betul juga. Jadi, terima kasih kerana berkongsi pengalaman Nur Aina bersama-sama dengan kita. Dan nak bertanya kepada doktor pula, adakah rawatan untuk kes-kes seperti Aina ini? Ya, dalam kes Aina ni saya rasa dia mengganggu fungsi lebih daripada dia mengganggu estetika lah. Sebab fungsi dia yang berpeluh ni dia ada trigger macam dia nak memegang sesuatu, nak bekerja ataupun tapi dia akan berpeluh tu akan lebih teruk kalau dia tengah berdebar buat melalui peperiksaan interview misalnya. Okey, rawatannya nombor satu kita galakkan dia pakai antiperspirant. Dia bukan deodoran biasa, dia perspirant. Kadang-kadang dia jual juga di farmasi. Dia mengandungi aluminium salt dan garam aluminium. So kita akan roll on, macam deodoran juga tapi atas tapak kaki dan tapak tangan. Untuk setiap hari sehingga stabil. Bila dah stabil pakai sekali atau 2 kali seminggu. Itu nombor satu. Nombor duanya mungkin kena selalu basuh tangan, buang bakteria, semua kena antibakterial, kena basuh tangan selalu dengan antibakterial lah. Nombor tiganya kadang-kadang kita boleh kontrol dia punya degupan jantung ni supaya lebih perlahan. So kita ada ubat seperti itu untuk memperlahankan rentak jantung dia. So that's mean dia akan kurang palpitasi. Bila kurang palpitasi, kurang berpeluh, trigger untuk berpeluh. Nombor empatnya kita kadang-kadang kita ada ubat makan itu untuk yang severe, kita bagi itu ubat tu anticholinergic. Tapi anticholinergic ni pada remaja, orang muda dia ada side effect, ada kesan sampingan tertentu lah. Seperti mulut dia kering, dia konstipasi, maknanya sembelit ya. Dan ada yang efek pada dia punya aktiviti tertentu lah, dan mata pun boleh kering juga. So kalau yang ini pun yang paling simple selain daripada ubat makan yang banyak side effect ni adalah kita suggest physical therapy. Di terapi fizikal ni maknanya kita ada guna alat lah. Alat ni kita nama prosedur kita nama iontophoresis. Iontophoresis nama dia tu pun memang kita tahu menggunakan electric current. So kita selalunya dia punya gadget tu mudah alih ya. So kita menggunakan air yang dialirkan dengan arus elektrik. So maknanya kita ada bekas, sama ada tapak tangan dan tapak kaki. Kita rentam tangan. Kita di sini, ya. Dia beri aliran elektrik. Lepas dia somehow dia akan stablekan membrane charge neuron dekat kelenjar peluh tu. Jadi kelenjar peluh tu akan jadi kurang aktif dan kurang menghasilkan peluh. Ini yang tak radikal punya cara lah. Ada yang lebih radikal lagi. Ada yang
lebih radikal. Tapi kalau rawatan seperti ini dia harus dilakukan setiap hari dan berapa lama? Ya? Okey, kita kalau di hospital kita tak laku setiap hari. Mula-mula kita suruh datang 2-3 kali seminggu. Lepas tu mungkin kita dah stable sekali seminggu. Tapi sekarang ni kalau kita periksa di internet, ada yang boleh DIY buat sendiri di rumah. Oh, boleh. So, ada yang buat sendiri. Sekarang ada company banyak pembekal company yang menghasilkan yang user friendly, boleh guna kat rumah. Maknanya dengan kaedah-kaedah yang doktor bagi ini, dia dapat menghilangkan keseluruhan ataupun mengurangkan. Dia mengurangkan, dia tak menyembuh, dia menstabilkan. Jadi kalau kita ambil rawatan, dia okey. Kalau nak radikal lagi, nak terus tak ada peluh, untuk ada satu cara lain. Dia kadang-kadang saya sendiri tak ada pengalaman yang dia strip terus operation buang terus lapisan dermis tu. Lapisan dermis yang ada kelenjar peluh tu dibuang terus. Itu agak radikal ya. Ataupun yang signal, sebab kita daripada otak ke sistem peluh, yang dia punya intermediary dia adalah sympathetic nerve, saraf simpatetik. So the ganglion dekat saraf simpatetik tu dipotong. Jadi maknanya kalau kita berdepan dengan harimau, kita tak perlu relax saja macam tu. Jadi macam-macam rawatan yang ada kat sini itu agak radikal sikitlah. Kami pasti Aina juga mendengar, tapi mungkin doktor ada sedikit tips ataupun nasihat kepada Aina dan juga mereka yang sedang menghadapi fenomena ini. Silakan. Okey, Aina, saya rasa buat sementara waktu ni boleh mencuba dulu anti Saya tak dengar macam ada suara lain dekat skrin ni. Oh, ya ke? Ya ke? Siapa lagi yang... Suara siapa, Aina? jangan bergegar ada kubat jatuh anda. Nanti berpeluh-peluh nanti. Kita cuba lagi sekali. Okey, kalau Aina tak dengar apa, mungkin kita audiens lain boleh dengar, tapi tak mengapa. Gunakan dulu pertama physical therapy, iontophoresis ataupun guna antiperspirant. Nombor 2-nya baru kita pergi makan ubat, cuba untuk mencari ubat anticholinergic. Itu antara dan lebih selamat kita boleh makan ubat yang merendahkan degupan jantung kita. Nombor 3-nya kena jumpa kalau yang ubat makan ni perlu dikawal oleh pakar lah. Ya, sama ada pakar perubatan dalaman atau pakar kulit, ya, sebab ubat-ubat ini ada kesan sampingan yang tertentu. Kalau nak di-refer pada pakar surgery ataupun itu adalah kes yang terlampau yang agak teruk lah. Tapi dari segi kebersihan pula memang boleh selalu guna kain cotton untuk lap, boleh guna bedak talcum untuk hilangkan meresap peluh tu. Dan selalu kalau boleh, kalau nak sapu guna yang kain yang 100% cotton lah kalau boleh, kalau selalu lap. Mungkin untuk satu lagi, untuk kurangkan rangsangan, stres. Macam mana kita menghadapi stres? Stres ni adalah satu topik yang sangat besar. So selalunya kalau kita stres, memang dia akan stimulate kita punya peluh. Jadi untuk belajar untuk relax tu pun satu faktor yang mungkin penting juga. Mungkin segmen kita sebelum ini dapat membantu Aina jadilah ikan duyung untuk mengurangkan degupan jantung anda. Terima kasih Dr. Tarita atas penerangan tentang masalah peluh yang melampau ini. Betul. Kadang-kadang ini membuatkan mereka merasa sangat rendah diri bila berdepan dengan orang ramai dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada rawatan. Dia ada peringkat-peringkat 1, peringkat 2. Jadi jangan risau. Apapun jumpa kepada pakar untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi sebenarnya masalah yang hadapi. Tepat sekali, dan apakah rawatan yang sesuai untuk anda semua.